Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, jadi pada hari ini kita buka subjek baru iaitu subjek matematik. Okey, matematik ya. Jadi ini merangkumi kesemua pelajar tingkatan 5 SD dan AT matematik. Jadi kita telah berhenti pada topik matriks dan sebelum ujian bulanan Mac yang lalu kita telah cover beberapa lah. Antaranya kita dah kenal matriks, baris, laju dan peringkat serta unsur, dan kita telah belajar tentang penambahan dan penolakan, serta kita telah mengenali apakah maksud matrik sama. Okey. Jadi fokus video kali ini adalah berkenaan proses pendarapan. Tapi teacher dah sediakan nota, teacher dah bubuh dalam attachment. So kalian boleh rujuk nota masing-masing dan boleh rujuk juga video ini. Okey. Jadi kita cuba buatlah kurang daripada 15 minit insya-Allah. Okey, jadi nota yang teacher rangkumkan telah revise balik apakah itu peringkat matriks, macam mana nak tahu peringkat, dan macam mana untuk melakukan proses penambahan dan penolakan matriks. Kena ingat tips untuk melakukan penambahan dan penolakan adalah peringkat bagi matriks yang diberi adalah sama. Kalau tak sama tak boleh tolak. Okey. Jadi satu benda yang teacher perasan untuk ujian bulanan Mac yang lepas, ada orang tu dia dah congak elok, tapi satu benda dia lupa kurungan. Automatik lupa kurungan, kira cuai, tiada markah. Jadi itu mungkin juga menjelaskan kenapa kalau kamu rasa kamu dah jawab elok tapi markah UBM kamu orang kata cokia-cokia je. Mungkin sebab kamu terlupa kurungan mungkin. So kita tak ada kesempatan lagi untuk review balik ujian bulanan Mac tu. Tapi tak apa, benda dah lepas, kita biarkan lepas, kita teruskan ke hadapan. Jadi sebelum ni kita telah belajar tentang matriks. Matriks flash ke tak flash? Okey, tak apalah. Kita belajar tentang matriks sama. Contohnya jika dikatakan okey, A adalah sama dengan B, maka A dan B adalah matrik sama. Contoh diberi A sama dengan B, matrik A 301, manakala matrik B X0 Y. Apakah nilai X dan Y? So cara jawapan dia senang je. Kamu orang kata bandingkan kedua-dua matriks tu, lepas tu kamu tengok kedudukan unsur yang sama. Macam contoh 301 dengan X0 Y. Automatik terus tahu X adalah sama dengan 3, 0 adalah sama dengan 0, Y adalah sama dengan 1. Jadi X sama dengan 3, Y sama dengan 1. Okey, ni recap untuk matrik sama. Hari ni kita masuk pendaraban. Pendaraban terbahagi kepada dua. Satu pendaraban skala dan satu lagi pendaraban antara dua matriks. Pendaraban skala ni sempoi sahaja. Macam contoh kita mengembangkan ungkapan kuadratik. Misal, contoh dia sama je. Kita tengok ni, mendarabkan sebuah matrik dengan sebuah nombor lain. Nombor tu boleh jadi integer. Okey, pecahan, negatif pun boleh dan sebagainya. Okey. Contoh dekat sini, 3 darab satu matriks yang ada 4 unsur iaitu 6, 4, 0 dan 1. Caranya adalah, okey, tukar tangan jap. Okey, caranya adalah 3 ni kamu darabkan dengan setiap unsur yang berada di dalam matrik. Contoh 3 darab 6 dapat berapa? 18. Okey, 3 darab 4 dapat 12. Susun elok-elok. Macam contoh ni kat sini kan. So dia jadi unsur yang pertama. Kat sini kedudukan dia 3 darab 4 sepatutnya 12 kan. So dia jadi unsur yang sama sepadan tempatnya. 3 darab 0 kat sini tempat dia jadi 0. 3 darab 1 dekat sini tempatnya, letaknya dekat sini. Jangan terbalik. Jadi ini contoh pendaraban skala. Okey. Darabkan nombor dengan semua unsur matrik. Semua jangan satu je. Contoh dekat sini. Ini contoh saya saja dia bagi. Contoh diberi Y darab 2, 3, 0, 5 sama dengan 8, 12, 0, 2. Apakah nilai Y? Kamu congak pun kamu tahu. Okey. So ini contoh sahaja.
Okey, itu tentang pendaraban skala, pendaraban yang ringkas. Okey. Kita masuk pula kepada pendaraban kedua, iaitu pendaraban antara dua matriks. Okey, apabila diberi dua matrik, okey, tak ada apa-apa dekat tengah-tengah ni, tak ada tambah, tak ada tolak. Maksudnya ia adalah operasi darab. Okey. Bila ada dua matrik yang didarabkan, kita kena tengok beberapa kata syarat. Macam contoh tadi, tambah dengan tolak, syaratnya peringkat dua-dua matrik ataupun matrik yang diberikan kena sama. Tapi kalau darab, okey, dia tak semestinya sama. Kamu tengok tak sama kan? Tak sama. Sebab apa? Syarat untuk darab adalah kita kena pastikan, okey, laju matriks A ataupun matrik yang pertama harus sama dengan baris matriks yang B kedua. Laju A sama dengan baris B. Okey, ingat balik laju mana? Laju L kan? L. Jadi bentuk dia kena memanjang. Baris macam mana? Baris B kan? Jadi bentuk dia kena melintang. Okey. Jadi tengok kat sini. Kita ada dua matrik A dan B. Okey. Kita nak tahu boleh ke tak darab kedua-dua matrik ni, kita kena tengok peringkat dia dulu. Macam peringkat ni kita ada berapa? Kita ada berapa baris? Kita ada satu baris, dua baris. Jadi dua. Kita ada berapa lajur? Kita ada satu lajur, dua lajur, tiga lajur. Jadi peringkat bagi matrik A adalah 2 darab 3. Relax kejap, kita tengok yang kedua pula. Matrik B. Kita ada berapa baris? 1, 2, 3. 3 baris. Ada berapa lajur? 1, 2, 3. Jadi 3 darab 3. Bila dah tahu peringkat, barulah kita gunakan konsep yang ini. Ingat, laju yang memanjang. Laju kat mana? Kat belakang. Okey. Matrik A kena sama dengan baris matrik B. Baris kat mana? Ni matrik B punya. Dekat depan. Sekarang tengok 3 dengan 3. Sama tak sama? Okey, sama. Jadi, kalau sama boleh darab. Okey. Sekarang, yang ni dah tak ada apa masalah. Apa yang kita nak buat dengan yang ni? Cantiknya adalah benda ni dia akan bagi tips kita apakah peringkat matrik bagi hasil darab dua ni. So peringkat dia adalah, ambil ni ke bawah. Kalau ni kat depan kan, ni tak kat depan, 2. Ni kat belakang kan, tak kat belakang, darab 3. Yang ni kita panggil sebagai peringkat matriks anak, sama dengan 2 darab 3. So matrik anak dia kena 2 darab 3. 2 darab 3 dia macam ni lah. Sekejap kita tengok mana ke. 2 baris 2 baris macam tu. 3 lajur, 1, 2, 3. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So A, B, C, D, E, F. Betul tak? 2 baris 3 lajur, 2 baris 3 lajur. Macam tu. So itu, ni darab ni, nanti akan dapat yang ni. Okey, unsur kat dalam tu nanti kita akan kira. Kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh pertama. Ada 2 matrik. Matrik pertama kita tengok peringkat dia. Okey, ada berapa baris? Ada 1 baris. Jadi 1. Lajur dia berapa? 1, 2, 3. Jadi peringkat bagi matrik A ni adalah 1 darab 3. Matrik B pula ni. Macam ni 301. Ada berapa baris? Ada 1, 2, 3 baris. Ada berapa lajur? Ada 1 lajur. Jadi peringkat dia 3 kali 1. Okey, kita dah tulis peringkat. Kita tengok sama ke tak. Rule pertama kita tadi, laju matrik A kena sama dengan baris matrik B. Laju, baris, laju. So ni baris, inilah laju. Baris, inilah laju. Laju matrik A kena sama dengan baris matrik B. Sama tak? Sama, alhamdulillah. Jadi kalau sama, boleh darab. So yang belakang ni kita tarik ke bawah. Okey. Jadi 1 kat depan darab
besar 1. Yang ni kita panggil sebagai matriks anak dia. Jadi itulah matrik anak. Kita tahu tu je. Nanti teacher akan tunjukkan cara operasi. Okey, contoh pula kat sini. Kita tengok ada berapa? 301. Ada satu baris 3 lajur. Jadi 1 darab 3. Kan? Tengok matrik B pula. Matrik B ada 1, 2. Ada 2 baris. Ada 1 lajur. 2 darab 1. Sekarang kita tengok peringkat dia. Lajur A kena sama dengan baris B. Okey, cuba tengok. Okey. Lajur baris tak sama. Kalau tak sama tak boleh darab. Bila tak boleh darab, tak ada matrik anak. Maksudnya tak ada hasil lah. Tak boleh darab. Okey, so settle kat situ. Okey, itu cara kita nak tahu apakah matrik tersebut boleh didarabkan dan apakah matrik hasil. Yang ni kita akan bantu kita sebenarnya. Okey, tengok ni contoh pula. Okey, proses pendaraban ni kita gunakan teknik bala. Baris darab lajur. Yang ni teacher rasa teacher kena buat video baru lah. Okey, tak apa, kita berhenti sekejap kat sini. Kita buka video baru. Okey.